kita akan bawakan institusi pengajian tinggi untuk menunjukkan apakah pelibatan mereka sepanjang wabak COVID-19 ini. Dan hari ini kita bawakan EdTech Shah Alam untuk berbicara mengenai bantu barisan hadapan. Jika boleh dilihat di atas meja ni, kita ada face shield sama warna dengan saya, color biru. Pandai pilih warna. Baik, bersama dengan saya di sebelah ialah Hajar Zuraini Muda, pengarah Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Shah Alam, dan juga Tuan Syarul Nizam Sharif, Timbalan Pengarah Pengurusan Sumber, merangkap Ketua Pasukan CSR EdTech Shah Alam. Assalamualaikum. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Sepanjang dah 4 minggu ni memang duduk di rumah saja ke macam mana, Hajar? Kadang-kadang kami ada visual meeting. Sebenarnya pagi ni pukul 10 ada meeting dengan KP dan juga pengarah semua ILJTM. Tapi saya datang ke sini untuk bersama-sama kongsi maklumat berkenaan dengan apa yang kita buat untuk petugas barisan hadapan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi dah lalang Hajar kata tadi nak berkongsi itu sebenarnya mungkin Hajar boleh ceritakan apa sebenarnya pelibatan EdTech sepanjang wabak COVID-19 ni. Okey. Ika, sebelum tu saya terangkan sikit berkenaan dengan EdTech Shah Alam. EdTech Shah Alam ni kita di bawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Dan EdTech Shah Alam ni kita ada EdTech yang lain. Kita ada 8 dan kita ada 1 JMTI dan kita ada 23 Institut Latihan Pindasian. Jadi seluruh negara kita ada 32 sebenarnya. Jadi dalam membantu negara untuk mengawal wabak COVID-19 ini, kami sebagai Institut Latihan Kemahiran Awam ni, kita rasa kita terpanggil untuk membantu dengan sumber yang kita ada, sumber tenaga pensyarah dan juga tenaga pengajar, dan kita ada peralatan, kita ada bahan guna habis. Jadi kami rasa kami perlu membantu. Jadi itulah yang sebenarnya idea di sebalik kita punya projek CSR ni lah. Dan di peringkat jabatan pun mereka menyokong. KP kami menyokong dan TKP pun menyokong. Yes. Kita difahamkan ada beberapa fasa yang dilakukan. Ada fasa pertama, ada fasa kedua. Mungkin Tuan boleh terangkan mengenai fasa ini? Okay, terima kasih Kak. Pertamanya terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput kami lah untuk berkongsi berkaitan dengan keprihatinan kami di EdTech Shah Alam secara khususnya dan juga di Malaysia lah. So peringkat pertama kita bermula dengan kita membuat face shield tu. Kita punya kerangka face shield tu menggunakan mesin 3D printer lah. Memandangkan kita ada kemudahan mesin 3D printer tapi agak terhad lah dari segi mesin yang kita ada, dan dari segi penghasilannya agak terhad. Memandangkan kita nampak dari segi keperluan tu adalah memang amat diperlukan lah oleh barisan hadapan, terutama di Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang kita mulakan dengan produksi kita yang pertama, kita hanya sempat membuat lebih kurang dalam 20 sahaja, dan kita telah edarkan kepada yang pertamanya di Klinik Kesihatan Botanik Kelang. Kemudian selepas daripada itu kita mendapat permintaan yang banyaklah, dan seterusnya kita edarkan lebih kurang 30 unit face shield tu ke Klinik Kesihatan Teluk Datuk di Banting. So selepas daripada itu kita memang dapat banyak permintaan untuk membuat face shield, dan selepas daripada itu dengan penyelarasan daripada Ketua Penyelaras di peringkat Jabatan Tenaga Manusia sendiri untuk kita membuat apa yang kita panggil sebagai kotak saringan ataupun screening box dan juga kotak intubasi lah. So di situ bermula kita punya aktiviti CSR ni untuk membekalkan PPE ini kepada barisan hadapan negara lah untuk memerangi wabak COVID ini. Selain daripada face shield ni, mungkin Tuan boleh terangkan sedikit mengenai kotak yang ada kat belakang tu. Ada dua tu. So kotak yang tinggi itu ada kita panggil sebagai kotak saringan lah, ataupun kita panggil sebagai screening box, yang amat diperlukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk buat saringan kepada pesakit-pesakit. So tujuannya adalah untuk kita nak supaya barisan hadapan ni, jururawat, doktor dan sebagainya itu dia terlindung daripada wabak ini. Bila dia buat pemeriksaan ke atas pesakit, kita ada pelindung. Bukan selain daripada kita menggunakan face mask, face shield dan sebagainya. So kotak saringan ni amat penting kepada barisan hadapan di Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita nampak benda itu adalah satu keperluan untuk kita turut sama membantulah untuk membekalkan
kotak saringan itu, dan produk yang keduanya adalah berkaitan dengan kotak intubasi. So kotak intubasi ini adalah untuk yang mana pesakit yang dah berada di hospital, yang telah duduk di ward. So bila jurawat dan juga doktor membuat pemeriksaan, mereka perlu juga perlindungan daripada direct contact dengan pesakit tu, dan keperluan untuk kotak intubasi ini adalah amat penting lah. Dan kita di peringkat IJTM secara keseluruhannya pun telah banyak menghasilkan kotak intubasi dan kotak saringan ini. Setakat ini Hajah, di manakah face shield dan juga kotak itu telah diedarkan? Dan bagaimana dengan permintaan sekarang ni? Kita di peringkat Attack Shah Alam, kita ada melakukan 3 jenis face shield. Yang pertama, kalau kita tengok yang untuk kita hasilkan melalui 3D printer, dan pada masa yang sama kita menggunakan sponge. Sebab itu pun permintaannya tinggi di peringkat hospital dan juga klinik kesihatan. Dan ini pun kos rendah. Ya, kos rendah. Jadi apa yang kita telah hantar, kita telah hantar ke klinik kesihatan botanik. Dan kita konsep di ILJTM ni kita membantu komuniti setempat. Ya, jadi kalau di Attack Shah Alam kita dah hantar kepada klinik kesihatan botanik, kita dah hantar kepada klinik kesihatan Teluk Datuk di Banting. Dan kita juga telah hantar kepada klinik kesihatan Ceras juga. Dan insya-Allah petang ni kami nak hantar kepada Hospital Kelang, Tengku Puan Rahim, dan juga Hospital Shah Alam. Insya-Allah ya. Baik. Jadi pelibatan dalam pembuatan PPE ini sendiri, adakah daripada pihak pelajar ataupun pensyarah semata-mata? Dan sebenarnya SOP-nya bagaimana? Sebab apa yang kita khawatir sekarang ialah jarak tu, social distancing, dan juga kita tak naklah time tengah buat tu kita nak selamatkan orang tapi kita sendiri pula kena itu yang perlu kita risaukan sekarang. Bagaimana? Mungkin Hajah boleh terangkan? Ya. Dalam kita melakukan projek-projek CSR ini, yang paling bagusnya sebab di ILJTM kita ada kemudahan kuartus. Jadi bila kemudahan kuartus itu ramai kaki tangan kita yang tinggal di kuartus. Kalau di Attack Shah Alam tu kita ada dalam 40 daripada 134 lah duduk di kuartus. Dan mereka dapat membantu kita. Dan SOP-nya dan sudah tentu kita mengikut SOP yang telah digariskan oleh KKM lah. Kekalkan jarak yang selamat. Lepas tu kita ada hand sanitizer kita kena pakai, dan kita kena pakai mask jugalah. Jadi untuk penjarakan sosial tu memang kita mengambil kira lah. Dan sekiranya pegawai ataupun kaki tangan kita sakit tu memang kita tak benarkan untuk sertalah melibatkan diri dalam program ni. Perancangan seterusnya, sebab kita tahu daripada tahap 1 ke tahap 2, sekarang kita akan sambung ke tahap 3 pula. Perancangan seterusnya selain daripada face shield dan juga kotak tersebut. Kalau ikutkan kepada perancangannya, kita masih lagi menerima permintaan daripada hospital dan juga klinik, dan kita akan meneruskan untuk menghasilkan kotak intubasi dan juga kotak saringan ini. Dan dalam masa yang sama, kita sekarang ini telah dalam perbincangan dengan pihak NGO untuk menghasilkan apa yang kita panggil screening booth lah. So maknanya screening booth ni biasanya kalau katakan dalam keadaan yang biasa, penjawat ni dia bila pesakit datang dia akan disaring terlebih dahulu. So bila peringkat saringan itu dilakukan dalam keadaan yang terbuka, so tanpa ada pelindungan apa-apalah. So ini pun kita dalam peringkat perbincangan dengan pihak NGO untuk menghasilkan screening booth ni, yang mana bila buat saringan ini jurawat ataupun doktor tu akan duduk dalam booth tersebut. So maknanya dari segi protection tu lagi-lagi baguslah berbanding dengan yang sedia ada ini. So kita dalam proses perbincangan untuk mendapatkan bekalan bahan, sebab seperti mana yang kita tahulah dalam keadaan sekarang ni agak sukar untuk kita buat perolehan bahan. So kita dapatkan bantuan daripada NGO dan juga pihak-pihak yang boleh membantu kita lah untuk melaksanakan projek ini. Okey. Begitu singkat sebenarnya masa kita pada hari ini. Mungkin kata-kata terakhir daripada Hajah sendiri untuk mereka yang di luar sana, mungkin jaga diri ataupun sentiasa berfikiran positif, sebab kita nak sambung lagi ni tahap 3 ni. Ya, betul. Kita kena ingat bahawa ujian ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai seorang Islam, kita berdoa kepada Allah untuk memberi kita kekuatan dan supaya Allah memberi kesembuhan kepada yang sakit, dan seterusnya wabak ini tidak menular. Jadi itu
harapan saya. Dan di luar sana yang mendengar rancangan ini, stay safe, stay at home dengan nasihat yang dikeluarkan oleh KKM supaya kita semua selamat dan dapat menjalani hidup seperti sebelum ini lah. Ya, betul. Amin. Terima kasih kepada Hajar dan juga Tuan Syahrul Nizam Syahri kerana sudi bersama dengan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين